أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengurniakan kepada kita kesempatan masa dan juga waktu. Mudah-mudahan masa dan waktu yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat kita pergunakan terutama dalam meneruskan apa yang telah pun menjadi suatu kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala iaitu untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh insya-Allah. Jadi pada malam ni kita menyambung perbincangan ataupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai syurga Allah Subhanahu wa taala mengikut ataupun berpandukan satu penulisan yang mengupas tentang pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi berkaitan dengan perkara yang tersebut berdasarkan apa yang telah pun dinyatakan oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Jadi kita dah sampai kepada bab yang keempat dalam menceritakan tentang persoalan yang berkaitan dengan penghuni ataupun penduduk syurga. Jadi dah pun kita bincang di dalam persoalan berkaitan dengan keadaan dan suasana mereka ketika mana berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di samping persoalan-persoalan yang ada di dalam syurga tersebut antaranya tentang ucapan salam, pujian dan ungkapan-ungkapan yang baik dan yang elok-elok di dalam syurga. Maka pada malam ni kita menyambung kepada perbahasan yang seterusnya yang masih berkaitan dengan penghuni syurga, iaitu penghuni syurga bersama dengan keluarga mereka yang beriman. Maka dinyatakan oleh penulis artikel ataupun makalah ini, Ar-Razi menjelaskan bahawasanya penghuni syurga akan masuk ke dalam syurga bersama orang-orang yang soleh daripada kalangan keluarga mereka sendiri, iaitu ibu bapa, suami atau isteri dan juga anak cucu mereka, kerana kemuncak dan kesempurnaan kegembiraan seseorang yang tinggal di sesuatu penempatan adalah ketika mana bersama dengan ahli keluarganya. Maka itu apa yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mana menceritakan siapa saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga, maka mereka tetap akan bersama dengan golongan keluarga-keluarga mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin timbul persoalan dalam masalah kalau ada na'udzubillah di antara persoalan yang berkaitan dengan keluarga-keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan kita ni yang tidak diizinkan ataupun yang mana kata dimasukkan ke dalam neraka, bagaimana pula ketika mana kalau di dunia ni ketika mana kita berada di sesuatu tempat
Walaupun mana kata tempat itu merupakan tempat yang cantik, yang elok, maka timbul kebimbangan, timbul maknanya kerisauan ataupun terdetik dalam hati kita berkaitan dengan apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang-orang yang kita tinggalkan, yang tak bersama dengan kita di tempat-tempat yang tertentu. Maka dalam masalah ini Imam Ar-Razi menyatakan berkenaan dengan ahli keluarga penghuni syurga yang berada di neraka pula. Andai katalah dalam keadaan mana kata ia terpisah, maknanya di antara seorang dengan seorang yang di dunia hari itu mempunyai kaitan ataupun ikatan kekeluargaan, kemudian seorang ke syurga, seorang ke neraka, maka bagaimana tentang perkara ini? Maka Ar-Razi menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan perasaan bimbang daripada hati penduduk syurga daripada memikirkan ahli keluarga mereka yang berada di neraka, di mana mereka hanya cenderung dan sibuk menikmati kenikmatan dan kelazatan syurga tanpa memikirkan urusan yang tersebut. Maka itu yang disebut oleh maknanya Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mana mengumpat persoalan yang mungkin timbul dalam persoalan kalau andai kata seorang ahli syurga tadi dia tidak bersama dengan keluarga dia dalam syurga, apakah dia akan memikirkan tentang soal mereka, apakah dia akan memikirkan tentang keadaan? Maka dijawab oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang persoalan yang mana Allah akan menghilangkan terus daripada diri seorang yang masuk syurga tadi perasaan-perasaan yang tersebut. Maknanya tak ada apa-apa. Dia tak pernah fikir, dia tak pernah ingat, dia tak pernah bimbang, dia tak pernah risau, dia tak pernah ada apa-apa. Kenapa? Kerana dalam keadaan dia tadi berada dalam keadaan yang mana sibuk dan cenderung menikmati segala apa juga kurniaan-kurniaan Allah yang berada di dalam syurga. Baik. Maka di samping itu Ar-Razi dan Ibn Katsir berpendapat dengan Imam At-Tabari menjelaskan bahawa penghuni syurga duduk berhadapan sesama mereka di syurga dan mereka saling berkenalan di antara satu sama lain, di mana Ar-Razi menyatakan bahawa mereka dapat berhibur tanpa ada sebarang gangguan suara atau percakapan dan perlakuan penghuni syurga yang lain, melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala melalui kekuatan yang dibekalkan kepada penglihatan, pendengaran dan percakapan mereka untuk menggarapinya. Maka begitu juga dalam keadaan duduk ramai-ramai tadi, maka tidak ada gangguan, tidak ada batasan untuk mereka melakukan apa yang mereka kehendaki dalam keadaan tidak ada sebarang gangguan suara dan sebagainya lah, dan juga perlakuan penghuni-penghuni syurga yang lain, walaupun masing-masing sibuk dengan menikmati segala nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak sama macam kita di atas muka bumi ni, kadang-kadang kita buat satu kerja kita terganggu dengan suara, dengan perlakuan, dengan macam-macam benda yang ada di sekeliling kita. Tapi di syurga tidak begitu. Itu yang disebut sebagai persoalan yang akan juga dihadapi ataupun yang akan diperolehi oleh ahli syurga ketika mana mereka berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping itu juga di antara sifat ahli syurga mengikut apa yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi lah, mereka akan mendapat apa yang dikehendakinya. Maka di antara kenikmatan syurga yang menarik ialah kehendak penghuninya. Segala kehendak penghuninya akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razi menjelaskan bahawa penghuni syurga dapat mencapai dan memperolehi segala kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Maka itu yang di antara apa yang disebut sebagai nikmat syurga. Dalam keadaan apa sahaja yang dikehendaki oleh penduduk syurga ataupun ahli syurga, maka mereka akan diberikan perkara yang mereka kehendaki tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan mendapat segala kebaikan dan segala kebahagiaan yang sebenarnya bila mana berada di akhirat. Maka pandangan yang sedemikian ataupun apa yang disebut oleh Ar-Razi ini berpandu bukan kepada satu ayat,
ketika mana beliau mentafsirkan ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 pada ayat yang ke-31, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim lahum fiha ma tasyaun. Dan sesungguhnya bagi mereka dalamnya, dalam syurga itu, ma tasyaun, apa saja yang mereka kehendaki. Dia tak sama macam kita di dunia ni lah. Kadang-kadang kita nak satu benda tapi tak dapat. Kadang-kadang kita tandak satu benda tu yang selalu dapat. Itu dalam keadaan di atas muka bumi ni, tapi berlainan dengan apa yang dinikmati oleh penduduk syurga ketika mana Allah menyatakan dalam surah An-Nahl tadi, di mana Allah menyatakan lahum fiha ma tasyaun. Baik. Menurut beliau, ayat tersebut adalah lebih umum berbanding dengan ayat yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-43, surah yang ke-43 pada ayat yang ke-71, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, dengan firman Allah Subhanahu wa taala fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf. Yang mana ni juga menyatakan tentang apa yang mereka perolehi dalam syurga. Padanya ataupun dalamnya apa yang mereka inginkan daripada apa yang mereka kendaki, dan juga talazzul a'yun, maknanya apa yang maknanya dipandang ataupun yang elok dilihat oleh pandangan. Baik. Jadi daripada kerana kedua-dua ayat tersebut merupakan perkara yang dinyatakan tentang apa yang disukai oleh nafsu dan mata, adalah termasuk dalam pengertian ayat yang dinamakan yang disebutkan tadi lahum fiha ma tasyaun. Bermakna ayat dalam surah An-Nahl itu lebih umum daripada ayat dalam surah Az-Zukhruf. Kerana apa juga perkara yang dipandang, apapun perkara yang diinginkan oleh kehendak dan keinginan tadi termasuk dalam kalimah yang disebut sebagai ma tasyaun. Maka ini jelas menunjukkan bahawasanya manusia tidak akan dapat mencapai dan memiliki segala kemahuan mereka semasa hidup di dunia. Kerana kenikmatan yang terdapat di dunia tidak terlepas daripada kecacatan dan kekurangan. Tetapi di dalam syurga, maka apa yang mereka inginkan, maka semua akan diberikan, yang mana kemahuan tadi terdiri daripada kenikmatan seperti makanan, minuman, pakaian dan seumpamanya. Di mana Ar-Razi juga turut menjelaskan bahawa penghuni syurga tidak perlu berdoa dan meminta kepada Allah untuk mendapatkan segala sesuatu, kerana keseluruhan nikmat yang terdapat di syurga adalah milik penghuninya. Maka beliau juga menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan setiap keinginan ahli syurga sebelum mereka meminta kepadanya. Ini kerana perangsang kepada terdetiknya perasaan untuk memohon sesuatu itu ialah Allah Subhanahu wa taala, dan memohon itu hanya merupakan asbab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perasaan yang terdetik daripada kalangan ahli syurga sememangnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan tersebut dikekalkan wujud dalam diri penghuni syurga sebagai kegembiraan kepada mereka setelah mereka memperolehi dengan segera apa yang mereka hajati tanpa sempat mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kelebihan ataupun di antara sifat penduduk syurga besok, ketika mana kalau dia hendak sesuatu perkara, maka dia tak perlu berdoa, dia tak perlu minta, dalam keadaan Allah mengetahui dah apa yang terlintas, apa yang mana kita terdetik
di dalam hati, ketika mana terlintas aja, ketika mana terdetik aja perasaan itu, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perasaan ataupun dorongan kepada meminta dan juga mana kata memohon kepada Allah itu merupakan sesuatu yang disebut sebagai milik Allah. Allah yang melintahkan. Kita nak minta satu benda ni terasa dulu, tak baru kita minta. Terasa sesuatu hajat baru kita kemukakan. Maka perkara yang disebut sebagai mana kata apa yang kita hendak itu, apa yang kita inginkan, yang ada dalam apa yang kita namakan sebagai detik perasaan tadi, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan, permintaan, doa itu sebagai asbab untuk kita dapat perkara yang kita hendak. Tapi di akhirat kelak tidak begitu. Dalam keadaan mana kata walau di dunia ni begitulah kaedahnya, kita nak sahajat atau pada perkara yang kita perlukan, maka kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat dia berlainan, ketika mana baru terlintas aja, baru terdetik aja dalam diri, maka Allah dah memberikan mereka apa yang mereka kehendaki, tanpa perlu minta, tanpa perlu mana kata berdoa dan seumpamanya. Baik. Dan kata Imam Ar-Razi lagi, penghuni syurga juga bebas bergerak di ke mana sahaja di dalam syurga, dan pergerakan mereka adalah berbeza dengan pergerakan manusia ketika di dunia. Jadi bermakna semua mana kata apa yang mereka buat tu berlainanlah daripada apa yang kita biasa lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Nak menunjukkan istimewanya syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi kalau sekiranya di dunia ni pun kita bergerak ke sini ke sana pergi sana pergi sini, maka di dalam syurga juga begitulah. Dia tidak berlaku dalam keadaan berlainan, tapi lebih kurang sama macam mana yang mana kata ada di atas muka bumi yang kita buat ni, maka itu jugalah nanti yang akan dilakukan ketika mana berada di tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Cuma dari segi sifat, dari segi bentuk, dari segi rupa, dari segi gambarannya berbeza. Jadi kalau Allah mana kata manusia bergerak sana kemari di atas muka bumi ni, maka di dalam syurga nanti juga penghuninya akan bergerak ke mana sahaja. Cuma ada sedikit kelainan dalam apa yang disebut oleh Imam Ar-Razi. Kenapa? Kerana seorang manusia di dunia akan bergerak dan berusaha untuk melakukan kebaikan kerana beribadah kepada Allah. Maka apabila sampai pada suatu ketika mereka akan berehat dan tidak akan bergerak lagi, sama ada disebabkan keletihan ataupun meninggal dunia. Jadi gambarannya begitu. Kadang-kadang kita buat amalan, kita buat mana satu kebaikan di atas muka bumi ini dalam keadaan berterusan, dalam keadaan yang kita sebut sebagai berkekalan istiqamah, tapi sampai satu masa kadang-kadang berhenti. Mungkin mana kata letih, sebab sakit tak boleh teruskan, ataupun sebab meninggal dunia. Dalam keadaan apa yang biasa kita buat selama ni tak dapat kita buat dah, terhalang disebabkan kekangan-kekangan yang tertentu. Selama ni kita rajin beribadah, selama ni kadang-kadang kita pergi sana pergi sini melakukan suruhan Allah, misal kata tiba-tiba sampai satu peringkat kita tak dapat nak buat. Contohnya pasal sakit ke ataupun meninggal dan sebagainya. Namun perkara itu tidak berlaku kepada ahli syurga, kerana kata Imam Ar-Razi, namun bagi ahli syurga pula pergerakan mereka dan kelakuan mereka bukanlah disebabkan sesuatu hajat atau tujuan, dan mereka berhenti pula bukan disebabkan oleh keletihan ataupun keperluan mereka untuk berehat selepas berasa letih. Tapi dalam keadaan mananya dia tak sama. Kalau sekiranya kita bergerak ni kerana ada hajat, kerana ada perkara, kerana ada keperluan, maka bergeraknya ahli syurga tadi bukan disebabkan oleh perkara yang macam itu. Dan kalau kata kita berhenti, tak buatlah sesuatu perkara yang biasa kita buat tu kerana penat, sakit, letih dan sebagainya, maka di syurga berhentinya ahli syurga daripada melakukan sesuatu pergerakan bukan kerana ada
persoalan-persoalan ataupun perkara yang menjadi kekangan, antaranya keletihan dan seumpamanya. Itu perbezaan ataupun persoalan yang disebut oleh Imam Ar-Razi tentang perkara yang disebut sebagai segala hajat ahli syurga tadi akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dalam keadaan tak perlu untuk meminta dan berdoa, cukup sekadar terlintas dalam hati tadi, dan Allah kekalkan sifat itu. Sebagaimana ada lintasan-lintasan hati kita di dunia ni, ada banyak kehendak yang bermain dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam hati kita, maka perasaan tu Allah kekalkan sampai orang tadi masuk dalam syurga. Masih ada lagi keinginan dia ataupun lintasan-lintasan yang mana kata ada dalam hati dia tadi, maka kekal. Ketika mana terlintas aja, maka Allah berikan apa yang dia kehendaki, kerana semua tu milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui apa yang berada dalam hati setiap daripada hamba-hamba dia. Ini di antara kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada golongan ahli syurga. Begitu juga, bukan saja mereka mendapat apa yang mereka hajatkan, tetapi mereka juga akan mengecapi kenikmatan syurga sepanjang masa. Tidak ada had, tidak ada maknanya batasan waktu dan sebagainya. Baik, maka di bawah tajuk yang berkaitan dengan penghuni syurga mengecapi kenikmatan syurga sepanjang masa, maka dalam perbahasan ini Imam Ar-Razi bersependapat dengan Imam At-Tabari dalam menjelaskan bahawasanya ahli syurga tidak dirisaukan dengan khabar mengenai azab neraka. Bahkan mereka sibuk menikmati kenikmatan yang terdapat di dalam syurga dengan penuh keseronokan tanpa berasa letih dan takjub dengan ganjaran yang tidak pernah terlintas dalam fikiran mereka semasa di dunia. Mereka juga terlepas daripada sebarang kesengsaraan dan kesedihan serta berada dalam keadaan dan kedudukan yang paling sempurna bersama pasangan masing-masing. Lalu di antara gambaran, bila mana kata Allah berikan nikmat tadi, kemudian nikmat itu pula akan dapat dinikmati ataupun akan dapat dirasakan cukup sekadar apa yang terlintas dalam hati tanpa perlu minta, tanpa perlu doa, maka semua nikmat tadi akan dikecapi sepanjang masa. Dalam keadaan mereka tak bimbang, tak risau, tak ada timbul tanda tanya dalam diri dan seumpamanya. Baik, maka perkara ini dapat dilihat kata Imam Ar-Razi di dalam tafsiran ayat yang ke-56 dalam surah yang ke-36, iaitu apa yang kita sebut sebagai surah Yasin. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mereka dengan pasangan-pasangan mereka akan bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk menyandar di atas apa yang disebut sebagai pelamin. Baik, maka Ar-Razi dan Al-Alusi berpendapat bahawa lafaz yang digunakan dalam ayat ini yang berbunyi muttaqiun merupakan kalimah yang paling tepat bagi menggambarkan penduduk syurga berada dalam keadaan yang sihat dan selesa. Kita kadang-kadang dunia ni maknanya tak walaupun mana kata menikmati ataupun ada jugalah nikmat-nikmat yang kita dapat, tapi dalam keadaan kita tak sihat ni timbul risau. Nak makan, makanan tu sedap tapi dah tak sihat, fikir juga tak boleh makan banyak. Tak boleh usik itu, tak boleh usik ini. Kemudian dalam keadaan tadilah tak sihat dan tak selesa, dalam keadaan macam-macam fikir, macam-macam ingat, macam-macam kita kenang. Tapi benda ni tak akan ada di syurga, kerana Allah menggambarkan suasana tu dalam surah Yasin. Pemilihan kalimah muttaqiun tu nak sebut kata bahasa Arab ni bahasa yang hidup, bahasa yang unik, yang unik, yang istimewa. Ada kalimah-kalimah yang mana kata sesuai dan tepat digunakan bagi menggambarkan sesuatu keadaan dan suasana. Jadi bila disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahli syurga dalam keadaan muttaqiuna,
Baik, maka ayat ini ataupun kalimah ini kata Ar-Razi dan Al-Alusi merupakan kalimah yang paling tepat menggambarkan keadaan yang akan dihadapi ataupun yang akan dijumpai, yang akan diperolehi oleh penduduk syurga, iaitu dalam keadaan sihat dan selesa. Jadi bila sihat ni tak adalah risau bab makan. Tak? Kita yang pasal sakit ni yang risau sangat tu. Walaupun benda tu benda sedap, walaupun benda tu kita inginkan, walaupun perkara tu kita nak, tapi bila kata ada sakit tu kadang-kadang dia menghalang. Dia kata tak selesa dan sebagainya. Baik. Selain daripada itu, ia juga menunjukkan bahawasanya hati mereka itu lapang dari sebarang kecelaruan dan kebimbangan. Tak ada risau, tak ada apa. Tak ada celaru, tak ada bimbang dan sebagainya. Baik. Jadi, mana kata itu yang disebut sebagai persoalan, mana kata di antara apa yang disebut sebagai mana kata muttaqiun tu. Pasal apa Allah gambarkan dalam keadaan macam itu? Ini kerana kedudukan seorang yang sedang berdiri kadang-kadang menunjukkan kesibukannya. Begitu juga kedudukan seorang yang sedang duduk. Tetapi ketika mana dia menyandar, kebiasaannya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang benar-benar berada dalam keadaan lapang dan mempunyai kesihatan yang baik, kerana orang yang sakit tak mampu untuk menyandar, malahan hanya boleh mengiring atau meniarap sahaja. Itu kan mana kata keadaan muttaqiin. Yang Allah kata bersandar. Tak? Di dalam keadaan mananya kalimah itu. Jadi bila orang tadi duduk sandar tu dalam keadaan memang dia dalam keadaan lapang, tak ada apa kerja nak buat. Orang berdiri ni kadang-kadang dia sibuk, dia nak cepat. Ataupun duduk ni pun kadang-kadang tak berapa nak boleh lama pasal dia nak cepat. Tapi kalau sandar tu biasanya tak ada apa nak buat lah. Dalam keadaan dah tak ada kerja apa dah, dia nyandar aja. Maka itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan macam tu, dalam keadaan mereka berada dalam keadaan suasana yang sempurna, tak ada sakit, tak ada risau, tak ada apa-apa. Baik. Jadi berdasarkan pandangan ini boleh disimpulkan bahawasanya penghuni syurga berada dalam keadaan yang paling sempurna dan selesa dengan penuh kebahagiaan pada hari akhirat, dan mereka juga terhindar daripada memikirkan tentang kesengsaraan yang dihadapi oleh ahli neraka dan juga azab neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dia tak fikir apa dah. Tak ada kerisauan, tak ada kebimbangan di dalam hati mereka. Begitu juga kata Imam Ar-Razi tentang persoalan bukan saja kenikmatan tadi diperolehi, bukan saja sepanjang masa mereka menikmati segala nikmat dan kurniaan Allah, tetapi ahli syurga juga terselamat daripada sebarang kemudaratan. Baik. Kenikmatan yang diperolehi penghuni syurga menurut Ar-Razi tidak bercampur dengan sebarang kemudaratan. Macam kita kata dah, dia tak sama juga dengan ketika mana kita di dunia ni. Jadi kadang-kadang ada nikmat yang kalau sekiranya kita tak jaga, dia boleh bertukar menjadi mudarat. Ada unsur-unsur kemudaratan dalam sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang mungkin kita makan, kita minum, walaupun dia sedap, walaupun mungkin dia mahal dan sebagainya, tapi masih ada unsur-unsur yang macam itu. Tetapi di syurga tak ada lagi dah. Tidak ada apa-apa pun yang dinikmati oleh penduduk syurga yang bercampur dengan kemudaratan, di mana Ar-Razi mengklasifikasikan kemudaratan tersebut kepada dua. Jadi ada dua benda dari sudut mudarah tadi. Pertama, yang berbentuk perasaan, yang berbentuk kerohanian, seperti perasaan hasad, dengki, marah. Ini benda-benda yang mendatangkan kemudaratan. Kita marah, kita hasad ke orang, kita dengki ke orang. Jadi ini benda-benda yang mendatangkan kemudaratan, sama ada pada diri ataupun pada orang lain. Jadi ketika itu benda ni tak ada dah. Dalam syurga besok tak ada dah sifat dengki, sifat tak puas hati tengok orang lebih, tengok orang dapat itu kita tak dapat, tak ada sifat nak marah, tak ada apa dah. Kerana apa? Sifat itu membawa kepada kemudaratan kepada pemilik dia. Baik.
Maka beliau juga menyatakan bahawa tiada perasaan dendam kesumat yang terpendam dalam hati ahli syurga. Jika pernah ada perasaan tersebut di kalangan ahli syurga semasa di dunia, maka Allah menghilangkan perasaan itu daripada hati mereka serta memperelokkan jiwa dan akhlak mereka. Maka mereka semua bersaudara atas dasar kasih sayang yang sejati dan bukannya berdasarkan nasab semata-mata. Jadi bermakna tu persoalan kemudaratan yang pertama dari sudut kejiwaan. Dunia ni kita penuh dengan macam-macam dalam hati kita. Walaupun mungkin kita cuba nak bersihkan, kita cuba nak buang, tapi kadang-kadang ada sikit-sikit nak marah ke orang, nak dengki ke orang, nak macam-macam. Maka di dunia tak ada. Di akhirat tak ada, dalam syurga tak ada. Allah dah campakkan. Walaupun mungkin ahli syurga tu dulu masa dekat dunia ni sifat dia tak boleh silap sikit, mana kata nak marah sesaja. Maka bila masuk syurga Allah tarik balik sifat tu, buang. Dalam keadaan tak ada dalam jiwa dia, tak ada dalam diri dia. Baik, itu persoalan maknanya nikmat tadi tak bercampur dengan kemudaratan dari sudut kerohanian ataupun kejiwaan. Yang keduanya berbentuk jasmani seperti letih ataupun lesu. Ketika mengupas ayat dalam surah Fatir ayat yang ke-35, surah yang ke-35 yang mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub, yang bermaksud kami tidak akan berasa penat lelah di situ dan kami juga tidak akan berasa letih lesu. Maka Imam Ar-Razi, Al-Baydawi, Ibnu Kathir dan Al-Alusi bersependapat dengan Imam Tabari dalam menjelaskan bahawa rasa letih yang disebut sebagai nasab dalam ayat tadi disebabkan kepada terhasilnya rasa lesu, dan penafian sebab itu iaitu letih dan musabab iaitu lesu dalam ayat tadi menguatkan lagi bahawa tidak wujud perasaan letih dan lesu di dalam syurga. Jadi dalam keadaan tak ada, dalam keadaan tak ada rasa penat, tak ada rasa tak bermaya, lesu badan, tak berapa sihat, tak ada. Ni semua benda tak ada dalam syurga. Baik. Beliau turut menjelaskan bahawa keletihan semasa di dunia jelas terlihat bila mana seseorang manusia berehat di kediaman mereka masing-masing setelah sibuk melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi dunia nampak letih. Kadang-kadang kita keluar rumah daripada pagi sampai ke petang baru balik. Jadi bila duduk mana kata di rumah tu duduk terus pasal apa tak keluar dah, pasal penat. Seharian keluar daripada pagi sampai petang letih, kemudian tak boleh nak keluar lagi dah. Duduk berehat aja dekat rumah. Maka ini gambaran ketika mana manusia berada di dunia. Namun perbezaannya atau berbezanya keadaan di syurga, walaupun penghuninya kelihatan pada sesuatu masa sibuk menikmati kenikmatan dan juga kurniaan, dan pada masa lain kelihatan pula sedang berehat di dalamnya, maka ia bukanlah bermakna mereka sedang berasa letih ataupun lesu. Dia lain dalam keadaan maknanya dia berbeza dengan apa yang dialami oleh manusia semasa berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana kalau manusia tadi berasa letih, tentu dia nak berehat. Jadi kalau dia berehat bermakna ada benda-benda yang dia nak buat tadi dia tak boleh nak buat. Maka bila mana kenikmatan dalam syurga tadi diberikan sepenuhnya kepada penghuni syurga, dan nikmat tadi bukan sikit, bermacam-macam, berjenis-jenis, berbagai-bagai, maka mereka sentiasa akan berada dalam kenikmatan tanpa ada perasaan letih dan seumpamanya. Baik. Maka di samping itu Ar-Razi juga berpendapat dengan dan Al-Alusi juga berpendapat dengan At-Tabari menjelaskan bahawasanya orang yang beriman tidak akan berasa takut dan sedih pada hari kebangkitan. Begitu juga orang yang dah mana kata diberikan nikmat syurga ni ataupun yang akan dikurniakan nikmat syurga ni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih pada hari kebangkitan besok.
Bila mana mereka dibangkitkan daripada kubur masing-masing ini, yang dinyatakan oleh ayat yang ke-13 dalam surah yang ke-46 yang disebut sebagai surah Al-Ahqaf, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhid itu, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berasa duka cita. Jadi Ar-Razi mengatakan bahawasanya orang yang beriman akan aman daripada keadaan huru-hara pada hari kiamat dan hilang perasaan takut terhadap azab neraka. Namun begitu, ketakutan dan kegerunan terhadap kehebatan Allah tetap kekal dan tidak berganjak daripada diri mereka walaupun mereka telah mendapat ganjaran syurga. Perihal sedemikian dapat dilihat di mana para malaikat yang mendapat ganjaran yang tinggi di sisi Allah serta terpelihara daripada sebarang dosa masih berasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam soal kata ahli syurga ni tadi. Dia dia tak bimbang tentang persoalan mana kata neraka yang Allah jadikan, yang nanti kita akan bincangkan tentang persoalan kedudukan syurga dan neraka tu. Bagaimana mana kata kedudukan syurga dan neraka, dan juga mananya perbualan di antara ahli syurga dan ahli neraka. Setengah ulama mengatakan syurga neraka itu terletak secara berhadapan, bermakna penduduk syurga boleh nampak apa yang dialami oleh penduduk neraka, yang di neraka ni pula boleh nampak apa yang dilakukan oleh penduduk mana kata syurga. Maka dalam keadaan begitu, walaupun mana kata begitu halnya, maka penduduk syurga tadi tak berasa takut, tak berasa bimbang, tidak berasa sesuatu dalam diri, melainkan perasaan takut dan kebimbangan yang ada dalam hati hanyalah terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau yang dia nak takut pun takut itulah, bukan takut pasal lain. Bukan bimbang pasal lain, tapi dalam keadaan gerun dan takut terhadap kehebatan dan keagungan serta keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat yang diberikan kedudukan yang tinggi pun kata ulama oleh Allah Subhanahu wa taala tetap ada rasa kebimbangan dan ketakutan terhadap kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara beberapa perkara yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi di dalam menceritakan tentang sifat ahli syurga. Baik. Kemudian ahli syurga yang diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menduduki syurga ataupun untuk menjadi penghuni syurga, maka mereka tidak berada dalam satu tahap. Mereka tidak berada dalam satu kedudukan ataupun satu tingkatan, kerana banyak ayat-ayat kata Ar-Razi yang menjelaskan tentang tingkatan dan peringkat ganjaran ahli syurga. Ketika itu dalam cerita kita tadi ada Allah cabutkan sifat mana kata dengki, sifat tamak, sifat tak suka, sifat hasad tadi. Kerana apa? Kerana tingkatan-tingkatan dan juga jenis-jenis nikmat, sifat-sifat nikmat tadi dia tak sama. Jadi kalau di dunia ni bila kita tengok tadi, bila orang lebih pada kita, kadang-kadang timbul rasa dengki, timbul rasa tak puas hati, timbul rasa itu, rasa ini. Maka ketika mana keadaan yang sama juga akan berlaku nanti di akhirat, bila mana tingkatan dan peringkat ganjaran penghuni syurga itu tak sama, maka Allah cabut dah segala perkara-perkara yang memberikan kemudaratan tadi, sebagaimana yang kita telah bincangkan. Baik. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang persoalan yang kita sebut sebagai tingkatan dan peringkat ganjaran, antara dalam surah An-Nisa ayat yang ke-96, Al-Anfal ayat yang ke-4, Taha ayat yang ke-75,
dan Az-Zumar pada ayat yang ke-75. Ini di antara 4 ayat yang menggambarkan nanti di syurga tingkatan dan juga peringkat ganjaran mereka tak sama. Jadi insya-Allah nanti kita akan kupas apa yang disebut sebagai pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menceritakan tentang persoalan yang dimaksudkan tadi. Contohnya ketika mana Ar-Razi mentafsirkan ayat dalam surah Al-Anfal pada ayat yang keempat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambung, bincangkan sebahagian lagi daripada beberapa persoalan yang dikupas oleh para ulama menceritakan kepada kita tentang persoalan kenikmatan ataupun ganjaran baik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang tersebut insya-Allah. Tutup sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.